Assalamualaikum. Kali ini kita lihat sekitaran tasik. Tasik adalah satu lekukan yang diisi oleh air ataupun dengan kata lain jasad air yang ada di kawasan daratan. Jadi air dalam tasik ini merupakan satu takungan yang mana mungkin ada satu sungai yang masuk ke tasik dan air bertakung di situ, kemudian air daripada tasik boleh keluar melalui sungai yang lain. Boleh ada juga tasik yang mana tasiknya permanent, sentiasa diisi oleh air, sentiasa ada sungai masuk ke tasik dan sentiasa ada air keluar daripada tasik, ataupun tasik yang tak permanent, cuma waktu-waktu hujan sahaja air mengisi tasik, kemudian waktu kemarau tasik ini kering. Ini biasanya di kawasan gersang. Dan tasik ini ada berbagai saiz, berbagai kedalaman, dan jasad air pun boleh air tawar ataupun air masin. Dan dalam tasik ini boleh ada berbagai jenis sedimen. Boleh ada dalam tasik endapan sedimen klastik, yang mana sedimen-sedimen diangkut daripada luar tasik oleh sungai yang memasuki tasik, kemudian diendap dalam tasik. Boleh ada endapan kimia dalam tasik, yang mana air tasik yang mempunyai ketepuan unsur-unsur kimia tertentu, contohnya kalsium karbonat, dia boleh memendapkan batu kapur dalam tasik. Boleh ada endapan tasik biogenik pun ada. So tasik berbagai-bagai jenis, dikawal oleh banyak faktor, banyak elemen yang mengawal tasik. Jumlah sedimen dikawal oleh berapa banyak jumlah catchment ataupun kawasan takungan air yang masuk ke tasik. Lagi luas kawasan takungan, biasanya makin besar tasik dan makin banyak sedimen plastik yang boleh masuk ke dalam tasik. Okey, ini pembagian tasik. Ada tasik yang permanent, sentiasa ada air dalam tasik. Boleh ada endapan plastik, endapan kimia, ada pun endapan biogenik. Dan boleh ada tasik yang tak permanent. Waktu hujan sahaja ada air tasik, waktu kering tak ada. Jadi ini biasanya di kawasan gersang ataupun kawasan padang pasir. Kita lihat terlebih dahulu air tasik. Penstataan air tasik. Air tasik daripada permukaan hingga ke bawah, dia menunjukkan sifat yang berbeza. Dari segi suhu, dari segi cahaya dan sebagainya. So, umumnya air tasik, strata air tasik ini dibahagi kepada dua. Satu epilimnia dan satu lagi hypolimnia. So tasik ada persertaan bahagian atas epilimnia, bahagian bawah hypolimnia, yang mana di bahagian atas biasanya banyak cahaya matahari boleh menembusi bahagian epilimnia. Jadi banyak organisma plankton yang hidup di situ, dan secara umumnya juga secara tak langsung akan ada banyak hidupan yang ada di bahagian epilimnia. Banyak makanan-makanan yang ada daripada organisma phytoplankton tadi. Cahayanya banyak, jadi oksigennya pun banyak. Manakala di bahagian bawah ni
oksigen dia kurang kerana proses fotosintesis tak berlaku, tak banyak berlaku sebab penembusan cahaya matahari dah tak sampai ke bahagian hypolimnia. Jadi dia lebih gelap, fotosintesis tak berlaku, jadi oksigen kurang. Dan secara tak langsung hidupan yang ada di bahagian bawah ini pun kurang, tak banyak. Jadi bahagian bawah ni dia jadi kawasan yang kurang oksigen, anoksik. Jadi bahan-bahan organik hidupan yang mati jatuh ke bawah ke dasar tasik. Biasanya dia akan di-preserve. Okay, akan di-preserve sebab proses perebutan tak berlaku, kurang berlaku di situ. Itu sebab mengapa di bahagian tasik, dasar tasik merupakan salah satu batuan punca yang baik untuk bahan hidrokarbon. Kita tengok profil tasik. So ada epilimnian, hypolimnian. So dari segi temperature, suhu bahagian atas lebih tinggi daripada bawah. Jadi oksigen lebih banyak di bahagian atas. Ke atas daripada tepi ke tengah, bahan-bahan nitrogenous, detritus dia lebih banyak di tepi, kemudian makin berkurangan ke bahagian tengah tasik. Lime mud ini lebih kepada endapan kimia, kalau ada dia akan banyak di bahagian tengah dan akan berkurangan di bahagian tepi tasik. Alga dan sebagainya akan banyak di bahagian tengah. Tasik sangat dipengaruhi oleh iklim. Paras air tasik dikawal oleh proses penyejatan. Kalau banyak proses penyejatan, paras air akan jadi kurang. Pemendapan kimia juga dipengaruhi oleh air iklim, yang mana di kawasan kering, endapan kimia seperti gypsum, garam dan sebagainya boleh ternak di dasar tasik. Di kawasan lembap mungkin kita akan dapat batuan karbonat, sedimen karbonat. So pada musim sejuk, tasik biasanya akan beku. Di kawasan yang bermusim panas sejuk, tasik boleh beku. Ini akan menyebabkan aktiviti ombak di permukaan tasik akan berkurangan. Dan secara tak langsung pada waktu musim sejuk ini, sedimen yang terendap di tasik adalah sedimen yang berputih halus. Supply sedimennya sedikit dan yang ada pun berputih halus. Dan tumbuhan yang ada di sekeliling tasik dan juga tumbuhan atau kehidupan dalam tasik juga banyak dikawal oleh iklim. Ini adalah proses-proses yang mengawal pengendapan dalam tasik. Banyak faktor yang mengawal, terutamanya darjah kekeringan, jumlah sedimen yang dibekalkan ke dalam tasik, angin juga membawa mempengaruhi pemendapan dalam tasik. Angin yang kuat, air akan berombak. Jadi ada pengaruh ombak dalam tasik, river inflow, arus sungai yang masuk ke dalam tasik, berapa banyak, berapa laju sedimen yang diangkut ke dalam tasik. Semua ini akan mempengaruhi pengendapan dalam tasik. Okey, kita lihat proses fizikal yang berlaku dalam tasik. Proses fizikal ni termasuklah angin, aliran sungai, kepanasan udara, tekanan dan juga graviti. Dia memainkan peranan yang penting juga. So seperti yang saya katakan tadi, angin sangat penting sebab dia mempengaruhi sama ada air permukaan tadi akan berombak ataupun tidak.
ombak ini akan menjana arus. Aliran sungai yang memasuki tasik, biasanya sungai apabila memasuki tasik, air ataupun sedimen yang diangkut yang secara ampaian dia akan terus terampai di permukaan tasik sampai ke tengah tasik, manakala yang dibawa secara seritan beban dasar akan diangkut di bahagian dasar tasik. Jadi berlaku pengasingan saiz di situ. Okay, kalau kita lihat gajah ni, sedimen apabila sampai ke dalam tasik, airnya tak bergerak. Sungai airnya laju, so bila dia bertembung, aliran yang laju bertembung dengan air yang tenang tadi, so sedimen yang tak ampai akan terus tak ampai di permukaan tasik dan diendak. Sebab kita akan dapat di tengah tasik sedimennya berbutir halus. Manakala sedimen yang diangkut secara seritan akan diendak di bahagian dasar tasik dan endapan secara seritan. Kalau tasik tadi agak curang dan sedimennya banyak, mungkin graviti boleh memainkan peranan juga. Ini boleh ada terbidak, tapi tak banyak berlaku. Okey, ini saya dah sebut tadi sedimen nilai tak masuk tasik yang halus tak ampai di permukaan tasik sampai ke tengah, dan yang kasar yang berbasaritan akan diangkut di bahagian dasar. Proses terbidak juga saya katakan tadi kemungkinan boleh berlaku. Proses kimia juga berlaku di dalam tasik, yang mana berbagai jenis mineral boleh terendap secara kimia. Seperti yang saya katakan tadilah, gypsum, garam, anhydrite dan lain-lain boleh terendap secara kimia dalam tasik, boleh berlaku. Tapi dalam kuliah ni saya lebih nak tunjukkan proses pengendapan plastik dalam tasik. Proses organik juga berlaku dalam tasik. Ini melibatkan aktiviti hidupan. Boleh ada bioturbation, proses biokacau dalam tasik. Ada cengkerang yang mengambil sumber unsur-unsur kimia dalam air, membentuk cangkang dan sebagainya. Dan serpihan tumbuhan juga boleh masuk ke dalam tasik. So, sekian.